Assalamualaikum, bersama lagi dengan Madam Rose. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan faktor-faktor ataupun penentu-penentu penawaran. Untuk penentu-penentu penawaran ni dia sama macam permintaan yang kita telah bincangkan sebelum ni, dipengaruhi oleh dua kategori, iaitu yang pertama adalah harga barang itu sendiri dan yang kedua adalah faktor-faktor lain selain daripada harga barang itu sendiri. Faktor-faktor lain ini terdiri daripada 5 faktor, iaitu yang pertama harga barang lain. Untuk harga barang lain ini kita akan bincangkan berkenaan dengan penawaran barang bersama dan penawaran barang bersaing. Dan faktor yang kedua adalah perubahan dalam kos pengeluaran. Yang ketiga, perubahan dalam teknologi pengeluaran. Yang keempat, dasar kerajaan. Dan yang kelima adalah bilangan pengeluar dalam pasaran. Macam biasa bila kita bincangkan berkenaan dengan harga barang itu sendiri, maka kita andaikan keadaannya adalah ceteris paribus, iaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran kita andaikan tidak berubah. Sebaliknya bila kita bincangkan berkenaan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran itu tadi, maka kita andaikan harga barang itu sendiri tidak berubah. Kita tengok faktor penentu yang pertama, penentu penawaran, iaitu harga barang itu sendiri. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ni, hubungan di antara harga barang itu sendiri dengan kuantiti ditawar adalah secara langsung. Maksudnya apabila harga barang itu sendiri meningkat, ia menyebabkan kuantiti yang ditawar akan meningkat. Hubungannya secara langsung. Kenapa jadi macam tu? Sebab penawaran ini berkait dengan pengeluar kan. Bila harga barang itu sendiri meningkat tinggi, maka pengeluar akan dapat untung yang banyak. Jadi bila dia dapat untung yang banyak, dia akan meningkatkan penawaran dia. Sebaliknya apabila harga barang itu sendiri jatuh di pasaran, maka pengeluar akan kurangkan penawaran sebab keuntungannya semakin berkurang. Tapi kita kena ingat apabila kita bincangkan berkenaan dengan perubahan dalam harga barang itu sendiri, kita andaikan ceteris paribus ataupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran adalah tetap ataupun tidak berubah. Kita tengok contoh sekarang ni, musim pandemik COVID-19 di mana kebanyakan orang bekerja daripada rumah. Permintaan untuk pakaian di pasaran akan merosot. Dah tak perlu dah pakaian banyak-banyak kan, sebab kita cuma kerja di rumah. Jadi bila permintaan terhadap pakaian merosot, ini akan menyebabkan harga pakaian di pasaran akan turun. Jadi bila harga pakaian di pasaran itu turun, maka pengeluar terpaksa ataupun akan mengurangkan penawaran. Sebab keuntungannya dah semakin rendah. Itu. Tapi bila katalah dia punya permintaan tu meningkat balik dan harga akan naik balik, maka pengeluar akan tambahkan penawaran. Itu adalah faktor yang pertama. Kita tengok dari segi faktor-faktor lain. Yang pertama kita tengok dari segi perubahan dalam kos pengeluaran. Untuk menghasilkan sesuatu barang ataupun perkhidmatan tu, pengeluar dia memerlukan faktor-faktor pengeluaran. Perlu bayar faktor-faktor pengeluaran. Contohnya kita kena bayar upah buruh ataupun kena beli bahan-bahan mentah kan untuk membuat pengeluaran. Jadi jika harga faktor-faktor pengeluaran itu tadi meningkat, ini akan menyebabkan kos pengeluaran firma akan meningkat. Jadi bila kos pengeluaran firma itu meningkat, jadi sesetengah firma akan mengalami kerugian, ataupun kalau ada yang untung pun keuntungannya akan semakin sikit sebab kosnya untuk mengeluarkan, contohnya untuk mengeluarkan pakaian itu dah semakin mahal. Jadi bila ada firma yang rugi,
kemungkinan dia tidak dapat bertahan dan dia akan tutup operasi dia ataupun tutup dia punya kilang dia. Okey, dan jika ada firma yang masih dapat bertahan ataupun masih lagi dapat keuntungan, dan dia akan mengurangkan dia punya penawaran disebabkan oleh faktor pengeluarannya yang dah jadi mahal. Okey, jadi ini akan menyebabkan pengeluaran ataupun penawaran di pasaran akan semakin berkurang. Okey, sebaliknya jika katakan kos pengeluaran menurun, katalah faktor-faktor pengeluaran tadi harganya dah semakin rendah dan ini akan menyebabkan kos pengeluarannya semakin rendah. Okey, jadi bila kos pengeluaran itu semakin rendah, ini menyebabkan keuntungan firma akan semakin banyak. Okey, jadi firma yang mengeluarkan pakaian tadi akan menambahkan penawaran dia. Okay, dia mampu untuk menambahkan penawaran dia, dan firma yang lain juga akan masuk ke dalam pasaran untuk menghasilkan pakaian. Sebab bila buat pakaian, keuntungannya adalah tinggi. Okey, jadi ini akan menyebabkan penawaran pakaian di pasaran akan meningkat. Okey, faktor yang seterusnya adalah dasar kerajaan. Okey, dasar kerajaan ni contohnya kerajaan kenakan cukai kepada pengeluar ke atas pengeluaran sesuatu barang, ataupun kerajaan bagi subsidi. Okey, subsidi ni adalah bantuan kerajaan kepada pengeluar, manakala cukai ni adalah pengeluar terpaksa bayar kepada kerajaan. Okey, jadi dasar kerajaan ini, penggunaan cukai dan subsidi ini kita boleh tengok daripada dua sudut. Okey, yang pertama adalah dari segi kos pengeluaran. Okey, apabila kerajaan bagi kenakan cukai ke atas pengeluaran sesuatu barang, ini akan menyebabkan kos pengeluaran firma akan meningkat. Okey, jadi bila kos pengeluaran firma akan meningkat, ia akan mengurangkan keuntungan firma. Okey, bila mengurangkan keuntungan firma, maka firma akan mengurangkan penawaran. Okey, sebaliknya jika kerajaan bagi subsidi kepada pengeluar, ia akan mengurangkan kos pengeluaran dan keuntungan firma akan semakin meningkat. Okey, bila keuntungannya semakin meningkat, maka dia akan menambahkan penawaran. Okey, satu lagi kita lihat dari segi harga barang tersebut di pasaran. Okey, contoh, apabila kerajaan kenakan cukai kepada pengeluar, pengeluar akan agihkan sebahagian beban cukai tadi kepada pengguna dengan cara meningkatkan harga barang tersebut di pasaran. Okey, bila harga barang tersebut di pasaran meningkat, maka permintaan barang tersebut akan jatuh, kan? So, bila permintaan jatuh, pengeluar terpaksa kurangkanlah dia punya penawaran. Itu dari aspek harga. Okey, kalau kita tengok daripada subsidi pula, subsidi ini adalah merupakan bantuan. Okey, bila kerajaan bagi subsidi, maka pengeluar dia boleh jual barang tersebut dengan harga yang lebih murah di pasaran. Okey, bila dia jual harga yang lebih murah di pasaran, ini akan menyebabkan permintaan barang tersebut akan meningkat. Okey, jadi bila permintaan meningkat, pengeluar akan tambahkanlah dia punya penawaran. Okey, jadi untuk dasar kerajaan kita boleh tengok daripada dua aspek lah, dari segi kos pengeluaran dan juga kesannya kepada harga barang tersebut di pasaran. Okey, dari segi kita tengok yang seterusnya adalah penawaran harga barang lain. Okey, untuk harga barang lain ni dia akan melibatkan dua barang. Okey, contoh kalau kita tengok faktor-faktor yang lain selain yang sebelum ni, yang kita bincangkan sebelum ni, iaitu dari segi dasar kerajaan, dari segi kos pengeluaran, teknologi dan sebagainya, itu yang melibatkan satu barang sahaja. Okey, sekarang ni bila harga barang lain dia melibatkan dua barang. Okey, contoh apabila harga barang A berubah, apa kesan dia kepada perubahan penawaran barang B? Okey, dia melibatkan dua barang, barang A dengan barang B. Okey, kalau kata teknologi, contohnya teknologi tadi, teknologi pengeluaran barang A bertambah ataupun semakin baik, apa kesannya kepada penawaran barang A juga? Okey, jadi untuk harga barang lain dia akan melibatkan dua barang.
barang A dengan barang B. Okey, untuk harga barang lain ini, untuk penawaran dia akan melibatkan dua barang, iaitu barang bersaing dengan barang bersama. Okey, kita tengok yang pertama dulu, iaitu barang bersaing. Apa dia barang bersaing? Barang bersaing ini adalah pengeluaran barang yang melibatkan apa ni dipanggil, faktor yang sama untuk mengeluarkan barang tersebut. Okey, contoh, katalah pengeluaran sayur, dia memerlukan tanah kan. Okey, jadi pengeluar dia ada pilihan sama ada nak mengeluarkan sayur kangkung ataupun sayur bayam di tanah yang sama, sebab dia ada satu bidang tanah sahaja. Okey, jadi jika berlakunya perubahan dalam harga kangkung, dia akan mempengaruhi pengeluaran bayam. Okey, contoh, katalah harga kangkung sekarang ni meningkat. Okey, jadi kalau keluarkan kangkung banyak, maka dia akan dapat keuntungan yang tinggi berbanding dengan bayam yang tidak mengalami perubahan dalam harga, kan? Okey, sebab kita andaikan bayam ni dia tidak harganya tidak berubah. Okey, jadi bila harga kangkung ini dah naik, secara relatifnya bayam ni dah jadi murah lah kan. So pengeluar akan pilih untuk keluarkan kangkung. So penawaran kangkung akan meningkat. Kesannya kepada pengeluaran bayam adalah pengeluaran bayam akan jadi semakin turun. Okey, itu maksud barang bersaing. Okey, jadi kita andaikan lagi, katalah harga kangkung di pasaran dah semakin rendah sebab orang dah tak suka makan kangkung, orang suka makan bayam pula kan. Okey, jadi bila harga dia dah semakin rendah, so pengeluar akan beralih lah, dia akan kurangkan pengeluaran kangkung, dia akan tambah pengeluaran bayam. Okey, jadi untuk penawaran barang bersaing ni hubungannya adalah secara songsang. Maksudnya bila harga barang A meningkat, so pengeluaran untuk barang B akan berkurang. Okey, sebaliknya jika pengeluaran ataupun harga barang A jatuh, maka pengeluaran barang B akan meningkat. So hubungannya adalah secara songsang. Okey, untuk harga barang lain yang kedua kita panggil sebagai barang bersama. Barang bersama ini adalah pengeluaran barang tersebut dilakukan secara bersama-sama. Bila kita keluarkan barang A ni, barang B pun akan dikeluarkan bersama dengan barang A itu tadi. Okey, contoh yang paling mudah adalah daging lembu dengan kulit lembu. Okey, maksudnya bila kita sembelih lembu untuk dapatkan daging, dalam masa yang sama kita akan dapat kulit lembu kan. Okey, macam tu. Kalau kata penawaran daging lembu meningkat, maka penawaran kulit lembu juga akan meningkat lah. Okey, jadi apabila kita tengok apa kesan perubahan dalam harga daging lembu kepada penawaran kulit lembu. Sebab harga barang lain kan dia kesan perubahan harga satu barang, apa kesan dia kepada penawaran barang yang lain kan. Okey, jadi kita kat sini harga daging lembu berubah, tapi kita kena andaikan harga kulit lembu itu tidak berubah. Okey, dia tetap je harga dia. Tapi disebabkan oleh perubahan dalam harga daging lembu itu akan menyebabkan perubahan penawaran kulit lembu. Okey, sekarang kita andaikan harga daging lembu meningkat. Okey, jadi bila harga daging lembu meningkat, maka ramailah yang nak jual daging kan. So penawaran daging di pasaran akan meningkat. Okay, jadi bila penawaran daging di pasaran akan meningkat, maka dalam masa yang sama penawaran kulit lembu juga akan meningkat, walaupun harga kulit lembu itu tidak berubah. So penawaran dia akan bertambah lah. Okay, sebaliknya jika harga daging lembu di pasaran semakin murah, okey, jadi penawaran dia akan berkurang lah kan. Penawaran dia akan berkurang. Jadi apabila penawaran daging lembu tu berkurang, maksudnya kuranglah kita sembelih lembu kan. Okey, bila kurang sembelih lembu, penawaran kulit lembu juga akan
berkurang. Harga dia tak berubah, tapi penawarannya akan semakin berkurang disebabkan oleh penawaran daging lembu tadi dah berkurang, sebab harga daging lembu itu dah semakin murah kan. Okey, faham tak ni? Kata belik-belik. Okey, yang seterusnya adalah dari segi bilangan pengeluar. Bilangan pengeluar dalam pasaran yang mengeluarkan sesuatu barang. Okey, contoh, semakin banyak firma yang mengeluarkan satu barang tu, maka semakin banyaklah penawaran barang tersebut di pasaran. Okey, dan sebaliknya, jika semakin sikit firma yang mengeluarkan barang tersebut di pasaran, makin kuranglah penawaran barang tersebut. Okey, contoh, sekarang ni kita tengok disebabkan oleh pandemik COVID-19, maka permintaan barang di pasaran akan menjadi semakin kurang kan, dan ini akan menyebabkan sesetengah firma yang mengeluarkan barangan itu menjadi mengalami kerugian. Okey, bila mengalami kerugian, jadi sesetengah firma akan keluar dari pasaran. Okey, jadi firma yang ada pun dia akan mengurangkan penawaran dia sebab permintaan dah sikit kan. Okey, jadi bilangan firma yang sikit dalam pasaran ini akan menyebabkan pengeluaran barang tersebut ataupun pengeluaran sesuatu barang itu akan semakin berkurang di pasaran. Okey, sebaliknya jika kata bilangan firma banyak yang mengeluarkan satu barang itu, contohnya katalah pengeluaran pelitup muka kan, permintaannya tinggi dan ramai pengeluar yang akan mengeluarkan dia punya pelitup muka ataupun face mask itu. Jadi bila ramai pengeluar yang mengeluarkan face mask, maka penawaran face mask di pasaran akan makin bertambah. Okey, itu dari aspek bilangan pengeluar. Okey, faktor yang seterusnya adalah teknologi pengeluaran. Okey, teknologi pengeluaran ini memainkan peranan penting dalam proses pengeluaran sesuatu barang. Okey, semakin tinggi ataupun semakin maju teknologi yang kita gunakan, semakin produktif pengeluaran tersebut dan semakin tinggi daya pengeluaran. Okay. Dan sebaliknya, jika kita gunakan teknologi yang lama, maka dia punya pengeluaran itu menjadi kurang produktif dan seterusnya daya pengeluarannya juga akan semakin kurang dan penawaran juga akan semakin kurang. Okey, kita ambil contoh pengeluaran pakaian. Okey, pengeluaran pakaian yang menggunakan kaedah di mana dia lebih banyak menggunakan buruh untuk semua proses pengeluarannya. Contohnya dari segi nak dia punya potong dia punya kain, nak jahit, nak bungkus dan sebagainya, semua itu dilakukan oleh buruh. Okey, berbanding dengan pengeluaran pakaian yang menggunakan teknologi yang baru, contohnya yang menggunakan mesin. Okey, mesin yang boleh memotong kain itu dalam masa yang cepat berbanding dengan jika kita gunakan buruh. Okey, jadi perubahan dalam teknologi pengeluaran yang digunakan akan mempengaruhi dia punya tingkat pengeluaran atau penawaran sesuatu barang. Okey, itu tadi faktor-faktor ataupun penentu-penentu penawaran terbahagi kepada dua kan. Harga barang itu sendiri. Okey, ini akan menyebabkan apabila harga barang itu sendiri meningkat, kuantiti ditawar akan meningkat, dan sebaliknya apabila harga barang itu sendiri jatuh, kuantiti ditawar juga akan jatuh. Okey, itu faktor yang pertama. Okey, yang kedua adalah faktor-faktor lain yang kita dah bincang tadi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi penawaran sesuatu barang. Okey, jadi apabila faktor-faktor lain ini berubah, ia akan menyebabkan perubahan dalam penawaran. Okey, kita sebut sebagai perubahan dalam penawaran. Okay, yang jika harga barang itu sendiri berubah, kita sebut sebagai perubahan dalam kuantiti yang ditawar. Okey, beza lah. Sama macam yang penentu permintaan yang kita telah belajar sebelum ni. Okey, jadi itu saja. Setakat ini saja untuk video pada kali ini. So, kita akan sambung di video yang seterusnya. So,
Jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel Madam Rose. Dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih.